Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia serta Div Kehormat. Majlis mohon berdiri. Nyanyian Negaraku dan Putra Gemilang. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Awan berarak berlabuhlah petang. Ombak di pantai meniti ke tepian. Kata aluan selamatlah datang kepada hadirat sekalian. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia. Yang berbahagia Profesor T.S. Dr. M. Iqbal Saripan, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Arifin Abdul, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia.
Yang berusaha Profesor Dr. Mutahara Zakaria, Pengarah Pusat Pembangunan Akademik selaku penganjur program Bulan Pendidik UPM. Dekan-dekan, para pegawai utama universiti, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Perasmian Bulan Pendidik Universiti Putra Malaysia bagi tahun 2020. Justru bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan yang berusaha Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin daripada Pusat Islam UPM untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka khairan kathira. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzahirkan rasa syukur atas iradat dan kudrat-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam majlis perasmian Bulan Pendidik Universiti Putra Malaysia 2020 yang akan dirasmikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan rahmatilah majlis ini. Jadikanlah segala usaha dan perancangan kami sebagai ibadah. Kurniakanlah kami kesihatan serta kekuatan fizikal dan minda, semangat daya juang yang tinggi, semoga dengannya kami dapat menyempurnakan tugas yang diamanahkan bagi menghasilkan mutu pendidikan yang cemerlang, dicontohi dan diteladani. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah diri kami daripada perkara-perkara yang menyukarkan kami untuk melaksanakan amanah dalam usaha kami membawa Universiti Putra Malaysia yang disayangi ini ke mercu kejayaan. Lindungilah kami, ya Allah, dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Dengan demikian, kami dapat beramal ibadah dengan-Mu dengan sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir kulli asir alayka yasir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Pusat Pembangunan Akademik KIT pada tahun ini menganjurkan program Bulan Pendidik UPM pada bulan Oktober 2020. Program ini merupakan acara tahunan universiti yang diadakan bersempena dengan sambutan Hari Akademia Kebangsaan pada 5 Oktober dengan tema Teaching from the Heart, Fun Learning.
Justru sebagai pembuka bicara, seuntai kata majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor T.S. Dr. M. Iqbal Sarifan, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPM untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Pertamanya saya tak pasti seuntai kata yang saya boleh berkata tu berapa panjang. Ya. Pertamanya yang dihormati Yang Bahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, Yang Bahagia Profesor Dr. Arifin Abdul, Timbalan Naib Chancellor Hal Pelajar dan Alumni, Profesor Mutaharah Zakaria, Pengarah Pusat Pembangunan Akademik KIT, juga merangkap sebagai penganjur untuk bulan pendidik UPM 2020. Perkanan universiti, pendidik-pendidik, semua warga universiti yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat kita sekali lagi meraihkan bulan pendidik yang bertujuan untuk kita meraihkan hasil penat lelah sebagai pendidik di universiti kita yang tercinta ini. Dan pertamanya bagi pihak seluruh warga pendidik Universiti Putra Malaysia, kami ingin mengucapkan tahniah kepada Prof. Roslan, pelantikan sebagai Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia yang bermula pada 1 Oktober yang lepas. 1 September yang lepas. Dan kepada TNC HEPA kita yang baru juga, yang baru dilantik pada 1 Oktober, betul? Okey, 1 Oktober yang lepas. Dan buat masa sekarang ni Jawatankuasa Pengurusan Universiti dah hampir lengkap quorumnya. Kita cuma tinggal tunggu seorang lagi, iaitu TNC untuk jaringan industri dan masyarakat. Dan saya kira ini adalah merupakan satu perubahan kepimpinan dalam universiti. Perubahan ini adalah perubahan change in any institution adalah satu perkara yang kita tak dapat nak elakkan, dan kita sentiasa melihat perubahan ini dalam satu perubahan yang positif. Even kalau diri kita sendiri pun dalam bentuk pengajaran kita pun kita sentiasa perlu berubah. Dan dalam situasi COVID yang kita lihat ni, kita sebagai warga pendidik di Universiti Putra Malaysia ini, kita lihat ada masanya yang kita lihat pada mulanya perubahan itu kita lihat amat sukar. Tapi saya kira apabila kita memulakan kelas secara maya pada bulan Februari yang lepas, UPM memulakan kelas maya agak awal apabila kita lihat kes-kes COVID meningkat di Malaysia, dan kita mulakan kelas maya pada Februari dan kemudiannya kita wajibkan pada Mac sehingga Julai. Pada mulanya memang warga pendidik saya dapat banyak komplain daripada warga pendidik. Yang mana kadang-kadang komplain daripada pendidik itu disampaikan kepada pelajar dan dapat daripada pelajar komplain yang sama daripada pendidik. Tapi akhirnya saya kira bila kita telah bersedia dan kita telah mula untuk embrace perubahan tersebut, ramai antara kita yang dah tahu mungkin kaedah-kaedah terbaik untuk membuat pengajaran dan pembelajaran secara maya, dan mungkin dah ada idea-idea baru dan sebagainya. Maka apabila PKPP bermula dan kita menyatakan kepada pensyarah dan pelajar bahawa pada Oktober ni kita akan mula face to face, saya dapat pula permohonan untuk mengadakan kelas secara maya. Mac hari tu tak nak buat maya. Tiba Oktober nak buat maya, tapi kemudiannya disebabkan oleh kes yang semakin naik, kita memang terpaksa buat secara maya lah. Dan di sini kalau kita dalam konteks positif, saya nak kembali kepada yang saya kata, perubahan ni adalah satu perkara yang kita boleh lihat dalam konteks yang positif untuk memajukan diri kita. So kalau kita lihat COVID ni dalam bentuk positif sebagai ejen perubahan transformasi untuk pengajaran dan pembelajaran, kita lihat bahawa pada masa ini universiti lebih bersedia ke arah transformasi pendidikan tinggi secara global. Sebab apabila kita kata kita boleh mengendalikan kelas secara maya, apabila kita boleh membuat penilaian secara maya, penilaian alternative assessment,
Jadi banyak penilaian yang kita telah buat secara maya menjadikan kita telah menyediakan kelas-kelas yang kita buat untuk bukan sahaja boleh diikuti oleh pelajar kita tetapi oleh pelajar luar. Jadi di sinilah kemudian membuka lebih banyak ruang dan peluang yang lain. Sebagai contohnya kita sedang berbincang, iPutra sedang berbincang bagaimana kita nak buat mobility secara maya pula. Jadi sebenarnya ini adalah satu perubahan yang positif yang pada mulanya mencabar untuk kita tetapi akhirnya kita lihat bahawa perubahan ini memberikan kita lebih banyak ruang dan peluang untuk kita terus bergerak dengan lebih maju lagi pada masa akan datang. Universiti tanpa pelajar dan tanpa pendidik bukan universiti. Dan saya selalu juga nyatakan bahawa, well, not being biased ya, tapi kalau seorang pensyarah, seorang pendidik tidak menyempurnakan core businesses sebagai seorang pensyarah, maka tidak sesuai berada dalam universiti. Dan salah satu core business yang sangat penting sebenarnya, the fundamental core business adalah pengajaran dan pembelajaran kita. Dan mungkin ada yang tidak bersetuju, tapi kalau saya selalu nyatakan, kalau kata seorang pensyarah tu hanya nak buat penyelidikan sahaja tak sesuai jadi pensyarah. Itu sesuai sebagai penyelidik. Tapi kita di universiti seharusnya penyelidikan yang kita buat memperkasa dan memperkayakan lagi pengajaran dan pembelajaran kita yang kita terapkan dalam kelas. Itu bezanya kita dengan sebagai universiti RU dengan universiti lain yang bukan RU. Ya? Jadi di sini saya rasa kita kena gunakan segala kelebihan yang kita ada sebagai RU untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran kita lebih 2 atau 3 kali ganda lebih bernilai daripada hanya melihat kepada buku teks sahaja. Dan bulan pendidik yang kita raikan ini adalah sebagai satu usaha daripada universiti untuk kita kumpulkan warga pendidik dan berkongsi pengalaman bersama. Walaupun mungkin dalam kelas kita telah mengadakan atau membuat banyak inovasi, tapi mungkin ada perkara yang kita boleh tambah baik dalam pengajaran dan pembelajaran kita apabila kita dengar dan lihat inovasi daripada rakan-rakan kita yang lain dan mungkin sekiranya ada yang bersesuaian dengan kelas kita, apatah salahnya kalau kita cuba untuk mengadaptasikannya untuk kelas kita. Dan kalau dilihat daripada segi tema kita, teaching from the heart, ya, fun learning. Jadi maknanya di sinilah yang kita lihat adanya keperluan supaya pengajaran dan pembelajaran bersifat duahala. Di sini juga saya lihat telah berlakunya transformasi bila kita buat kelas maya. Pada peringkat awal kelas maya kita, pengajaran dan pembelajaran kita bersifat satu hala. Saya buka Zoom, saya bagi syarahan saya, lecture saya, student tu ada kat situ, dia ada ke dia tak ada, kadang-kadang dia tutup kamera ke kan, ataupun taktik yang terbaru kita belajar perorasan, letak gambar sendiri dekat depan macam tengah tengok, tapi sebenarnya cuma gambar. Saya pun baru belajar taktik perorasan, kita belajar semalam daripada Fakulti Pendidikan. Jadi pada masa mulanya kita lihat bahawa pengajaran dan pembelajaran ini bersifat satu hala secara maya. Tapi kemudiannya apabila kita dah mulakan pengajaran kita secara maya, lama-lama daripada satu hala, ia bersifat dua hala. Jadi ramai pensyarah yang telah memulakan pengajaran secara maya yang lebih interaktif pada masa ini. Jadi maknanya konsep tema teaching from the heart, fun learning ni bukan hanya boleh kita lakukan kalau ianya adalah secara fizikal atau bersemuka, tapi kita boleh perkembangkan kepada kelas maya yang kita boleh lakukan. Kalau kita lihat ni secara positif sekali lagi, peluang yang kita ada untuk jalankan kelas secara maya secara keseluruhan ni mungkin takkan datang lagi dalam hidup kita. Seperti mana kita harap COVID tak datang lagi dalam hidup kita selepas ni. Ya. Mungkin pada masa akan datang sebenarnya Senat telah meluluskan pembelajaran secara online hanya dibenarkan sehingga 7 minggu untuk keadaan biasa. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita bagi kelonggaran untuk sehingga keseluruhan semester. Dan ini macam saya katakan tadi, mungkin peluang untuk kita laksanakan secara online keseluruhan ni mungkin takkan datang lagi lah. Ya, mungkin selepas ni kita hanya akan sehingga minggu ke-7. Maka kalau ada inovasi-inovasi
untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar secara virtual, contohnya virtual lab, ya, atau mempertingkatkan kemahiran sahsiah pelajar secara online sebagai contohnya komunikasi secara online. Sebab sekarang ni kalau pelajar nak interview pun sebenarnya banyak secara online. CV pun sekarang ni sebenarnya banyak secara online. Ya. Jadi kalau kita nak bentuk sahsiah pelajar secara online, etikanya, mungkin ini peluang untuk kita cuba mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi saya kira yang bahagian Naib Chancellor, semua warga pendidik UPM menanti-nanti ucapan daripada yang bahagian Naib Chancellor selepas ni. Ya. Kita harap ada sedikit berita gembira ke kalau boleh dikongsi nanti ya Naib Chancellor ya. Jadi dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke saat yang ditunggu-tunggu, iaitu ucapan perasmian dan aspirasi Naib Chancellor sempena Bulan Pendidik UPM 2020. Justru majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Bulan Pendidik UPM tahun ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Iqbal Sharipan, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Arifin Abdu, Timbalan Naib Chancellor Hawal Pelajar dan Alumni. Tahniah Prof di atas lantikan sebagai TNC baru. Yang berusaha Profesor Dr. Mutaharah Zakaria, Pengarah Pembangunan Akademik, pegawai-pegawai utama universiti, profesor-profesor serta warga pendidik UPM yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya mari kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatnya, maka dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini meraikan sambutan Bulan Pendidik UPM 2020. Buat makluman semua, program ini dianjurkan sempena sambutan Hari Akademia Peringkat Kebangsaan pada 5 Oktober dan Bulan Akademia pada bulan Oktober setiap tahun. Kehadiran hadirin sekalian pada hari ini sama ada secara fizikal ataupun maya membuktikan komitmen, dedikasi dan sokongan semua dalam meningkatkan martabat, kualiti akademik dan kecemerlangan pendidik di UPM. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada pengelola sambutan Bulan Pendidik UPM 2020 iaitu Pusat Pembangunan Akademik dan pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang telah bertungkuh lumus bagi memastikan kejayaan penganjuran sambutan Bulan Pendidik ini. Sesungguhnya tanpa perancangan yang teliti dan usaha yang gigih, sudah pasti majlis ini tidak dapat dilangsungkan dengan jayanya. Pada kesempatan ini, saya dengan rendah diri menzahirkan ucapan Selamat Hari Akademia buat semua warga pendidik UPM. Kita sedar bahawa tanpa pendidik, siapalah kita pada hari ini. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan merupakan insan bertuah kerana berada dalam lapangan yang cukup mulia dan sentiasa signifikan sepanjang zaman. Oleh sebab itu, Hari Akademia yang disambut pada 5 Oktober setiap tahun wajar diraikan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa warga pendidik UPM. Martabat pendidik sememangnya mulia sehingga Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang mengajarku satu ayat atau kalimah takdinya tidak tahu menjadi tahu, maka aku rela untuk dijadikannya sebagai abid ataupun hamba sahyanya. Warga pendidik yang saya hormati sekalian, pendidik sebagai seorang petani di sebuah ladang, menanam benih keinsanannya, menyiram air kasih sayang, membajainya dengan budi yang luhur agar terus subur dan membesar dengan sempurna. Pohon yang membesar dengan sempurna pula akan menghasilkan buah bakti yang akan terus memberi manfaat kepada orang lain.
Sesungguhnya besar pengorbanan dan jasa seorang pendidik, dan jika tugas dilaksanakan dengan penuh ikhlas, sudah pasti ganjaran yang besar akan menanti anda semua di alam yang kekal abadi. Membangunkan modal insan yang holistik sebagai aset negara merupakan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Kita amat berharap agar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini berupaya membina sebuah negara bangsa melalui sistem pendidikan berkualiti bertaraf dunia. Para pendidik memikul amanah yang besar dalam melahirkan graduan holistik yang menepati 6 aspirasi, iaitu beretika dan kerohanian, berkemahiran memimpin, beridentiti nasional, berkemahiran bahasa, berkemahiran fikir dan berpengetahuan. Pendidik merupakan insan terpilih yang bertanggungjawab mencorakkan generasi akan datang mengikut acuan dan aspirasi negara. Melahirkan modal insan yang dapat memainkan peranan sebagai warga negara yang cemerlang dan bersama-sama dalam membina negara bangsa merupakan harapan kita semua. Dalam perjuangan mendidik anak bangsa, pendidik sentiasa berada di barisan paling hadapan. Kita juga merupakan frontliners yang penting dalam kemajuan negara. Segala tindakan yang diamalkan pendidik harus bersandarkan kepada matlamat, etika, hala tuju yang jelas agar menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Para pendidik yang saya hormati sekalian, pendidik UPM merupakan pemangkin dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara untuk melahirkan graduan yang holistik, yang berilmu dan berakhlak, selain memiliki tingkah laku serta kecilikan budaya yang menyumbang kepada kemajuan dan keharmonian masyarakat dan negara. Para pendidik ini telah dizahirkan dengan tema bagi sambutan Bulan Pendidik UPM 2020, iaitu Teaching from the Heart, Fun Learning. Tema ini menggambarkan tentang betapa pentingnya peranan para pendidik dalam melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, ikhlas dan sepenuh hati supaya para pelajar dapat menghayati pembelajaran dengan cara yang berkesan dan sangat menggembirakan. Tema ini mengajak kita untuk sama-sama menginsafi pentingnya peranan kita sebagai pendidik yang diamanahkan untuk membentuk pelajar yang bijaksana dengan kepribadian yang mulia. Semoga tema ini dapat memberi inspirasi kepada warga pendidik untuk meningkatkan lagi iltizam dan menyuburkan rasa cinta yang mendalam terhadap tugas kita agar kita menjadi passionate educators kepada semua pelajar-pelajar kita. Natijah daripada usaha ini, kita insya-Allah mampu untuk menyempurnakan falsafah pendidikan kebangsaan yang menggariskan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Penganjuran Bulan Pendidik UPM 2020 kali ini akan dilaksanakan secara dalam talian. Inisiatif ini selaras dengan norma baru yang diamalkan dan berupaya melonjakkan keterlihatan ataupun visibility UPM dalam media yang merentasi sepadan. Penganjuran kali ini juga memfokuskan bidang tujuan utama UPM, iaitu pertanian. Untuk itu, aktiviti utama yang dilaksanakan dalam Forum Bulan Pendidik 1 yang bertemakan University for Society, forum ini telah mengenengahkan perbincangan tentang isu semasa, antaranya berkaitan dengan pemindahan ilmu dalam bidang pertanian kepada masyarakat. Forum Bulan Pendidik kedua pula secara khususnya akan membicarakan tentang pertanian melalui tema Kecemerlangan Pertanian Melahirkan Usahawan. Dan kemuncak sambutan ialah International Putra Inno-Creative Carnival in Teaching and Learning 2020 yang akan memberi pengiktirafan kepada penciptaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam usaha melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing, penganjuran kali ini juga membuka ruang untuk penglibatan kursus co-curriculum berkredit yang boleh dikategorikan sebagai subtema Experience Based Learning dan Service Learning atau dijenamakan sebagai SULAM.
Harapan saya agar warga pendidik termasuk pelajar UPM dapat melibatkan diri serta mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang telah dijadualkan sepanjang bulan pendidik UPM 2020. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, dalam menjana tema sambutan bulan pendidik UPM 2020, Teaching from the Heart, Fun Learning, penciptaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi sudut yang pragmatik ataupun praktikal. Untuk itu, International Putra Innovative Carnival in Teaching and Learning 2020 tampil dengan tema Innovation for Future Education. Saya ingin menegaskan tentang pentingnya inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kita menghadapi era perubahan, khususnya memberi impak kepada kemanjadian pelajar. Justru para pendidik harus berilmu, berkemahiran, berkebolehan serta mempunyai minat yang mendalam terhadap kerjayanya yang dizahirkan melalui tunjuk ajar serta dedikasi kepada para pelajar. Saya sendiri menyaksikan dengan rasa bangga bagaimana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, para pendidik UPM telah sanggup keluar dari zon selesa masing-masing untuk mempelajari dengan tekun dan sabar segala kaedah terkini pengajaran dan pembelajaran secara talian dan memastikan proses pembelajaran pelajar-pelajar kita berterusan. Syabas saya ucapkan kepada semua pendidik Universiti Putra Malaysia. Sebagai sebuah universiti penyelidikan, para pendidik UPM bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dalam bidang kepakaran masing-masing. Lebih penting lagi, hasil-hasil penyelidikan ini mestilah dikongsi bersama pelajar dan digunakan sebagai bahan pengajaran supaya memberi manfaat kepada pelajar. Perkongsian hasil pendidikan dengan pelajar dapat meningkatkan kualiti dan daya saing graduan kita kerana mereka didedahkan dengan perkembangan terkini dalam bidang masing-masing. Selaras dengan ini, UPM melalui inisiatif transformasi akademik berhasrat untuk melahirkan graduan yang kalis masa depan. Graduan yang dihasratkan ini haruslah mempunyai daya fikir yang kreatif dan kritis dan kreatif, berupaya beradaptasi dalam menghadapi segala cabaran serta merungkai permasalahan hidup dengan jati diri yang jitu, bijak berkomunikasi, pintar dalam mengambil manfaat melalui aktiviti kolaborasi pembelajaran serta mampu menghayati segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari disertai rasa tanggungjawab untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dalam merealisasikan hasrat murni tersebut, pendidik haruslah terlebih dahulu mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Seorang pendidik juga perlu mempunyai sifat komited bagi membolehkan pendidik untuk mereka bentuk strategi pengajaran mengikut keperluan pelajar. Begitu juga sifat kompeten para pendidik yang diasaskan daripada kepakaran dalam bidang masing-masing bagi memastikan pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Turut penting ialah sifat prihatin para pendidik yang akan mendorong mereka untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh jiwa dan seikhlas hati. Tidak terkecuali ialah sifat sentiasa ingin memajukan diri dengan ilmu dan kemahiran terkini yang diperlukan oleh pelajar bagi menghadapi cabaran serta rintangan dalam kehidupan sebenar. Warga pendidik UPM yang saya kasihi sekalian, saya ingin menyeru para pendidik UPM untuk sentiasa bersedia menyahut cabaran, berubah kepada ataupun ke arah yang lebih baik, sejajar dengan keperluan semasa. Antara aspek yang perlu ditingkatkan ialah jaringan global, termasuk kolaborasi serta kerjasama di peringkat antarabangsa yang dapat memberi manfaat yang besar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Para pendidik tidak lagi boleh merasa selesa dengan cara berfikir yang jumud. Sebaliknya, harus bersedia mempelajari teknik terkini dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran pada era kecanggihan teknologi digital masa kini. Seperti kata pepatah, if we teach today's students as we thought yesterday, we wrote them off tomorrow. Kita mengakui hakikat bahawa kehidupan generasi hari ini begitu akrab dengan teknologi bagi memanfaatkan dalam segala hal berkaitan perkongsian ilmu. Generasi muda hari ini rata-rata kurang berminat
untuk bermain permainan seperti congkak, batu seremban atau galah panjang. Sebaliknya mereka begitu teruja dengan gamifikasi digital seperti e-sport, PUBG, Mobile Legend dan sebagainya. Keasikan generasi muda ini dalam permainan digital telah membuatkan mereka merasakan seperti menjelma di dalam dunia permainan tersebut. Di sinilah letaknya peranan kita sebagai pendidik yang perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Pendidik perlu bijak menarik minat pelajar agar dapat merasai keindahan, keasyikan pengalaman pembelajaran. Pendidik harus kreatif di dalam menggabungkan kaedah pembelajaran yang melibatkan pengalaman sebenar kerana pelajar sudah terbiasa dengan dunia digital tanpa batasan. Tidak lagi puas dengan pembelajaran yang hanya berpandukan teori, slide ataupun teks. Oleh yang demikian, bekalan terbaik yang dapat disediakan oleh pendidik kepada pelajar ialah semangat cintakan ilmu yang tidak padam dan tidak terhad walaupun setelah tamat pengajian di kampus. Wisdom is not a product of schooling but of lifelong attempt to acquire it. Sekiranya kita berjaya melahirkan pencinta ilmu, sudah tentu ianya akan terus berkembang biak dan menghasilkan lebih ramai cendekiawan yang dapat membawa kemakmuran sejagat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, ternyata dalam ketika kita menghadapi pandemik COVID-19, kecanggihan teknologi lah yang membolehkan kita berhubung di antara satu dengan lain, termasuk komunikasi kita dengan para pelajar dalam meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Saya percaya keperluan dan style pembelajaran generasi digital ini telah dapat kita pantau dan tindakan bersesuaian bagi memastikan tanggungjawab tersebut dilunaskan dengan baik telah dilaksanakan. Semoga usaha gigih kita sekalian dalam memastikan keberkesanan penyebaran ilmu mendapat keberkatan ilahi. Walau apa pun jua, perkara penting yang perlu disematkan dalam sanubari kita adalah kemenjadian pelajar merupakan matlamat utama tugas sebagai seorang pendidik. Memetik ucapan Perdana Menteri Malaysia yang menyebut bahawa pembelajaran maya adalah masa depan dalam pendidikan, UPM telah mengambil langkah proaktif dengan memperkasakan pembelajaran secara dalam talian. Dan ini dapat direalisasikan melalui inisiatif Putra MOOC ataupun Putra Massive Online Course yang menawarkan kursus-kursus secara dalam talian dan terbuka untuk diikuti oleh para pelajar, industri, komuniti khususnya serta masyarakat awam yang berminat untuk mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh pendidik UPM. Pelajar juga dibenarkan memohon untuk pindah kredit bagi kursus MOOC, Credit Transfer MOOC ataupun CTM yang mereka ikuti ke dalam kredit program akademik mereka. Di sini saya mengharapkan agar pihak fakulti dapat memainkan peranan yang aktif dalam pelaksanaan kursus MOOC dan pindahan kredit MOOC. Dalam pengajaran semasa, UPM juga telah melaksanakan inisiatif pembelajaran teradun gantian ataupun PTG, iaitu kaedah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran bersemuka dan dalam talian sehingga tempoh maksimum 7 minggu. Dalam menonjolkan lagi kepakaran pendidik UPM di pesada antarabangsa, UPM juga telah memperkenalkan Putra Online Visiting Scholars. Walau bagaimanapun nama ini masih lagi kita bincangkan, tapi tujuannya adalah satu, iaitu ia merupakan satu inisiatif yang membolehkan pensyarah UPM dan dari luar negara diundang ke UPM sebagai sarjana pelawat secara dalam talian. Selain daripada itu, program Putra Collaborative Global Online Learning pula boleh membolehkan pelajar UPM dan pelajar antarabangsa belajar bersama secara dalam talian. Semua inisiatif ini diwujudkan bagi membolehkan pendidik UPM mengoptimumkan kepakaran masing-masing dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memberi manfaat serta impak positif kepada para pelajar. Warga pendidik yang saya kasihi sekalian, kecermelangan pendidikan bukan hanya diukur pada markah
serta grade semata-mata. Tapi lebih penting lagi ialah aspek pembangunan sasiah diri pelajar itu sendiri. Penerapan kemahiran insaniah bukan sekadar untuk tujuan pencapaian pengukuran hasil pembelajaran saja, tetapi yang penting boleh dihayati oleh pelajar dan menjadi amalan dalam kehidupan mereka. Gabungan antara kecemerlangan akademik serta kecemerlangan dalam sasiah diri serta pengalaman pembelajaran yang ditimba selama menjalani kehidupan kampus boleh dimanfaatkan dalam kehidupan sebenar nanti. Untuk itu, UPM sentiasa menggalakkan kaedah pembelajaran berasaskan pengalaman, experiential learning, bagi melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar supaya mereka dapat memanfaatkan pengetahuan serta kemahiran untuk faedah masyarakat. Melalui kaedah ini, pelajar mempelajari serta melalui pengalaman yang sebenar yang menuntut mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bagi kesejahteraan manusia sejagat. Nilai-nilai murni seperti sanggup bekerja keras dengan kesungguhan tanpa mengenal putus asa, rasa sentiasa ingin berbakti kepada agama, bangsa dan negara, serta semangat bekerjasama dalam satu kumpulan, kesemuanya dapat diperolehi oleh pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman. Sesungguhnya, penghayatan terhadap nilai murni inilah yang sebenarnya memberi makna yang besar dalam mendalam dalam tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi marilah kita bersama-sama berdoa agar kita dikurniakan hikmah, kebijaksanaan serta kekuatan untuk merealisasikan cita-cita murni ini. Warga pendidik Universiti Putra Malaysia yang saya kasihi sekalian, pengurusan UPM sangat prihatin tentang kegusaran pendidik UPM tentang KPI yang telah ditetapkan kepada semua pada tahun ini. Dan setelah kami pihak pengurusan berbincang beberapa hari sampai pukul 12:30 malam tadi, insya-Allah sedikit perubahan akan dilaksanakan setelah perbincangan di antara TNCAA, TNC HEPA dan juga TNCPI. Dalam untuk meneliti semula KPI yang telah ditetapkan pada tahun ini. InsyaAllah untuk komponen penyelidikan, ini bukan umum bonus macam nak umum bonus. InsyaAllah untuk komponen penyelidikan seperti mana yang telah ditetapkan bagi SNT, yang mana semua jurnal-jurnal mesti diterbitkan dalam jurnal Q1, Q2, Q3, Q4 dan tidak lagi dalam Scopus, akan diubah yang mana kita akan menerima mana-mana jurnal yang diterbitkan dalam Scopus. Begitu juga untuk sains sosial, masih dalam Scopus, tetapi buku dan mana-mana penerbitan akan diterima pakai. Dan juga dia punya rating akan dinaikkan supaya memberi sedikit kelegaan kepada pendidik-pendidik UPM semasa dalam tahun ini, dalam kita menghadapi COVID-19. Saya faham pendidik-pendidik sangat busy, sangat sibuk dalam penyediaan pengajaran, pembelajaran dan juga agak sukar untuk ke makmal untuk membuat penyelidikan dan sebagainya. Dan untuk menghargai semua yang telah dilaksanakan oleh pendidik UPM dalam masa 10 bulan ini, kami telah bersetuju terutamanya markah SKT untuk komponen inovasi dan dalam pengajaran untuk diberi markah penuh secara automatik. Dan begitu juga komponen jaringan industri dan masyarakat. Pengurusan bersetuju untuk memberi markah penuh secara automatik. Cuma saya lihat untuk pendidik-pendidik ini untuk berusaha sedikit saja bagi meningkatkan markah dalam komponen penyelidikan. Dan insya-Allah saya pasti kita bersama-sama dalam menghadapi situasi yang getir ini dalam keadaan yang sangat tidak menentu, dalam keadaan yang juga kita mesti melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pendidik
iaitu terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran, yang mana pelajar-pelajar kita sekarang pun tidak berada dalam kampus, mereka terpaksa berada di kampung masing-masing. Saya pasti banyak perkara yang perlu difikirkan dalam usaha untuk menginovasikan proses pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan para pelajar kita yang terkandas di kampung-kampung, TNC HEPA, Prof. Arifin juga telah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan beban-beban pelajar ini. Dan insya-Allah UPM telah menyediakan beberapa inisiatif, termasuklah menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar kita yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan data plan internet. Dan insya-Allah di bawah pejabat TNC HEPA akan meneliti setiap pelajar kita yang memerlukan bantuan ini, dan kita akan memberi bantuan plan data secara percuma kepada mereka sepanjang pelaksanaan pembelajaran secara maya. Saya harap perkara ini bukan saja untuk kebaikan pendidik tetapi juga untuk kebaikan para pelajar kita, supaya mereka merasai mereka sangat dihargai oleh kita semua dan dapat belajar secara ikhlas dan juga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada mereka dengan baik dan akan digunakan untuk kegunaan mereka pada suatu masa akan datang. Dan insya-Allah inisiatif-inisiatif lain juga akan disediakan oleh TNC HEPA pada barisan MPP. Jangan risau seperti kami. Enjoy your life, enjoy your study. Okay? Jangan tutup gambar masa belajar. Okay? Jangan bawa kamu punya peranti dalam toilet, okay, ataupun di mana-mana. Okay, kerana ini akan menjejaskan pengajaran oleh pendidik itu bila nampak kamu dalam toilet. Jadi insya-Allah kita sama-sama berusaha memastikan proses pembelajaran, pengajaran ini berjalan dengan lancar. Usaha murni kita ini perlu mendapat perhatian oleh semua pendidik-pendidik UPM. Sebelum saya mengakhiri ucapan, tak ada kenaikan gaji Itu PM yang akan umumkan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya tegaskan bahawa kita, para pendidik, semua merupakan barisan hadapan yang menjadi tunjang bagi kita melahirkan generasi yang berilmu, beretika dan mempunyai keutuhan jati diri yang jitu. Kita juga merupakan nadi yang menggerakkan pembaruan UPM ke arah yang lebih baik. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Akademia. Terima kasih pendidik UPM kepada semua pendidik-pendidik di Universiti Putra Malaysia. Harapan saya agar warga pendidik UPM dapat memartabatkan profesion pendidik ke tahap yang tinggi dan mulia. Semoga kita para pendidik akan dilimpahi rahmat dan diberi keupayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beristiqamah dalam menabur benih-benih ilmu, membugar keluruhan akhlak insan di ladang pendidikan yang subur ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program Bulan Pendidik UPM 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan. Banyak terima kasih kepada yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia yang pastinya tadi merupakan satu perkabaran yang sangat baik kepada para akademia dan juga pelajar universiti ini. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini diserikan dengan tayangan montaj Bulan Pendidik UPM 2020. Marilah sama-sama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Warga pendidik merupakan tunggak utama yang memikul tanggungjawab dan amanah dalam melahirkan graduan yang holistik dan berdaya saing di zaman penuh mencabar ini. Bagi mengenang jasa dan mengiktiraf sumbangan warga pendidik, tanggal 5 Oktober telah diumumkan sebagai Hari Akademia di peringkat nasional. Bersempena Hari Akademia, Universiti Putra Malaysia menganjurkan program Bulan Pendidik pada bulan Oktober. Saya dengan rasa berbesar hati ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Akademia dan Bulan Pendidik tahun 2020 kepada seluruh warga pendidik Universiti Putra Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Akademia kepada seluruh warga pendidik di Universiti Putra Malaysia. Kita teruskan usaha kita selama ni untuk mendidik anak bangsa kita menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Selamat menyambut Hari Akademia. Selamat menyambut Hari Akademia. Selamat menyambut Hari Akademia. Saya mengucapkan selamat Hari Akademia kepada semua pegawai akademik Universiti Putra Malaysia. I would like to wish Happy Academia Day to all academic staff of Universiti Putra Malaysia. Aku dekat meri selamat Hari Pengajar ngagai semua bala pengajar Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia verikum very good tandirikum aning-tu staff sabargalikum. Selamat Aku Hari juga selamat onu Akademia nudu seorang pibaas Universiti Putra Malaysia. Selamat